أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dapat bertemu lagi dalam siri kuliah subuh sempena dengan PKP ataupun musim COVID-19 yang kita diberi kerehatan oleh pihak kerajaan atas kurniaan Allah Subhanahu wa taala pada kita semua. Insya-Allah pada pagi ini kita sambung lagi pelajaran kita, iaitu dosa-dosa yang kalaulah dibuat ianya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dia akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, yang pertama ialah zalim dalam menghukum. Yang kedua ialah kita mendustakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bunuh manusia dengan tidak cara yang betul, tidak hak. Yang keempat, kita bincangkan kemarin, akalatur riba, pemakan riba. Yang kelima ialah akalatu amwalin nasi bil batil, makan harta orang ramai dengan cara yang tidak betul, melalui perbincangan yang telah kita sebutkan pada kemarin. Hari ini tersambung lagi tentang dosa-dosa kalau dibuat oleh seseorang itu Allah Subhanahu wa taala jamin ia masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik kawan-kawan yang dikasihi sekalian, dosa berikutnya ialah ar-rukun ila zalimin, iaitu kita cenderung kepada orang-orang yang melakukan kezaliman. Zalim, apa dia zalim? Zalim ni tuan-tuan ialah wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi. Apabila kita letakkan sesuatu bukan pada tempatnya, maka dia dikira satu kezaliman. Apabila seseorang itu melakukan sesuatu tidak menepati kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadisnya dan lakukan pada orang lain, maka itu adalah satu kezaliman, satu dosa. Kita tidak boleh berkompromi ataupun berkongsi sama pada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas zat dia melakukan kezaliman. Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Wahai hamba-Ku, sesungguhnya aku ni mengharamkan buat khianat, buat zalim kepada hamba-hamba-Ku. Jadi oleh kerana Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Adil tidak melakukan kezaliman, Allah Taala mengharamkan kezaliman, dan kita manusia pun tidak boleh buat zalim kepada orang, nak buat khianat kepada orang tidak boleh. Zalim pada rezeki manusia, kita menzalimi pada maruah manusia, kita menzalimi pada sum'ah ataupun nama baik manusia, ataupun segala-gala khianat kepada orang lain, ini hukumnya adalah haram. Bila kita tolong orang-orang yang buat zalim ini, kita juga dikira sebagai orang yang melakukan kezaliman. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir pada mentafsirkan qauluhu ta'ala pada surah Hud ayat ke-113, qauluhu ta'ala wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun. Dan jangan sekali-kali kamu condong kepada orang yang melakukan kezaliman, melakukan pengkhianatan pada orang lain. Kalau kamu buat kezaliman dan kamu cenderung menyokong perkara-perkara zalim, fatamassakumun nar, nescaya kamu akan disentuh oleh api neraka.
Jadi kita tak boleh nak menyokong perkara yang zalim. Kita tak boleh nak membantu kezaliman yang dibuat oleh mana-mana manusia. Dalam mentafsirkan ayat ini, Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah tabaraka wa ta'ala bawa satu contoh cerita berlaku kepada Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Dalam sejarah Islam ni sahabat semua, ada satu orang di dalam zaman kerajaan Bani Umayyah, dia masyhur namanya Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. Jadi Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ni, dia ni telah dalam sejarah hidup dia telah bunuh orang seramai 800 orang, kata setengah riwayat 800 orang dengan tangan dia sendiri. Dan dia dia suruh orang lain bunuh orang seramai 200 orang. Cukuplah dia ni seramai 1000 orang hak dia bunuh. Satu kali Hajjaj ni suruh budak-budak dia pergi jahit baju dia. Baju dia. Maka anak buah dia carilah tukar jahit dalam kota Basrah di Iraq sana. Cari tukar jahit untuk jahit baju dia. Bila pergi cari tukar jahit ni tolak. Pergi kedai ni tukar jahit tolak. Siapa tolak? Sebab baju Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Jadi pergi kedai lain pula tolak. Pergi kedai lain pula tolak. Kedai lain tolak. Sampailah akhir sekali dekat nak petang hari dah. Maka dia paksa tuan kedai ni, pekerja dia ni paksa tuan kedai supaya jahit baju Al-Hajjaj. Jawab tukar jahit, dia kata nanti dulu aku nak jawab boleh tak boleh, nak tanya dulu alim ulama, kalau aku jahit baju Hajjaj ni, adakah aku dikira orang yang membantu kezaliman ataupun aku dikira orang yang melakukan kezaliman? Kalau aku jahit baju Hajjaj ini, adakah aku, saya ulang, adakah aku dikira orang yang melakukan kezaliman ataupun aku dikira orang yang membantu buat benda-benda zalim? Lalu bertanyalah mereka pada para alim ulama. Alim ulama rahimahullahu ta'ala kata, kalau kamu jahit baju Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi yang buat benda zalim tadi, dia kata, maka kamu bukan membantu kezaliman, tapi ulama kata kamu telah buat zalim kepada orang. Membantu kezaliman bagi nisbah kepada kamu ialah kamu suruh budak pergi beli benih, kamu suruh budak pergi beli jarum untuk wik kepada kamu, dan kamu tukar jahit, kamu jahit baju dia. Yang beli benih, beli jarum itu membantu kezaliman. Yang kamu jahit baju dia, kamu telah buat zalim. Kerana Hajjaj tidak akan bunuh orang kecuali dia mesti kena pakai baju. Maknanya tuan-tuan, kita diharamkan daripada menjadi awanul zalamah. Awanul zalamah artinya orang-orang yang menjadi pembantu-pembantu kepada melakukan kezaliman. Tidak boleh. Kalau orang nak buat khianat, kita pergi tolong dia, kita akan disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Fatamassakumun nar. Orang nak buat jahat, kita permudahkan kejahatan mereka. Kita membantu mereka. Sepertilah kita ni melakukan kezaliman kepada orang lain. Sebab tu kita, apa saja bentuk zalim, apa saja bentuk pengkhianatan, nak khianat ke orang, nak jahat kepada orang, kita tak boleh berkompromi, kita tak boleh nak tolong. Kalau kita tolong buat jahat kepada orang lain, permudahkan jalan untuk buat benda lain, maka Tuhan kata fatamassakumun nar, maka kamu akan disentuh, kamu akan disambar oleh api neraka. Wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsaru, dan tidak adalah bagi kamu selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu sebagai pembantu. Kemudian kamu tidak akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Kesimpulannya sahabat, sebarang bentuk jahat orang nak buat, kita tak boleh tolong. Kalau kita tolong, kita melakukan kejahatan itu sendiri. Saya buat contoh lagi lah. Dalam keadaan hukum fiqh, seseorang mengupah seseorang yang lain, orang upah orang lain untuk bunuh orang. A upah B untuk pergi tembak C. Apabila B pergi tembak C, maka A paksa B untuk tembak C.
Bila A paksa B tembak C, maka B pun pergi tembak C, maka matilah C. Maka hukum qisas itu kena kepada B, tak kena kepada A. Sebab B ni lebih menjaga nyawa dia daripada menjaga nyawa orang lain. Nak cerita beratnya tuan-tuan semua. Jadi kita apa-apa nak menjadi awanul zalamah, membantu kezaliman, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, sewaktu dia duduk dalam penjara, ulama yang besar pengasas mazhab Hambali ini, Abu Abdullah Muhammad bin Hanbal, Ahmad bin Hanbal rahimahullah, waktu dalam penjara dia ditanya oleh ketua pengawal penjara. Ketua pengawal penjara tanya dia, "Wahai imam, adakah aku ni membantu kezaliman sebab aku kerja dengan raja yang zalim ini, ataupun aku sendiri yang buat zalim?" Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kamu kerja dengan dia, kamu buat seksa kepada banduan-banduan di penjara ini, maka kamu juga dikata sebagai pelaku kezaliman, bukannya pembantu kezaliman. Jadi tuan-tuan, ingat baik-baik, kesimpulannya ialah kita haram melakukan apa-apa kezaliman, apa-apa khianat kepada orang, dan kita haram membantu orang lain untuk buat kezaliman. Sebab tu kita kena ingat baik-baik, di saat kita ada kuasa, jangan sekali-kali kita buat zalim. Ulama kita berpesan dalam kitab mereka, dia kata dalam bentuk syair lah, dalam bentuk pantun lah kalau orang Melayu. Dia kata gini, dia kata la tazlimanna idza kunta muqtadira. Jangan kamu buat zalim di saat kamu ada kuasa. Waktu kita ada kuasa, kita ada kudrat, jangan sekali-kali kita buat khianat kepada orang, ya. La tadrimanna idza kunta muqtadira. Pasal apa? Fadh-dhulmu yufdi ila nadami. Kerana zalim ni dia bawa kepada menyesal. Bila kita buat zalim kepada orang, kita akan menyesal. Yufdi ila nadami. Bila orang tu kena khianat, apa dia buat? Tanamu ainaka. Mu buat khianat ke orang, mu boleh tidur, jeneralah mu. Wal mazlumu muntabihun. Orang yang kena buat zalim ni tuan-tuan semua, dia ni celak mata kelipah tak nera tidur sebab kamu buat khianat ke dia. Bila dia tak nera tidur, apa yang dia buat? Yad'u alaika. Dia akan doakan keburukan pada kamu. Dia doa mu supaya ditimpa oleh musibah, ditimpa oleh bala dan sebagainya. Ingat malak, yad'u alaika wa ainullahi lam tanami. Allah Subhanahu wa taala juga tidak tidur. Bila dia tidak tidur, Allah taala tidak tidur, tuan-tuan semua kena faham bahawasanya Nabi kata da'watul mazlumi mustajabatun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa orang yang kena zalim ini mustajabah, ianya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Tidak ada di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala akan hijab. Dalam satu kitab, Kitabul Kabair, kitab dosa-dosa besar, kitab dosa-dosa besar oleh Al-Imam Abu Uthman Az-Zahabi rahimahullah, dia bawa cerita orang yang buat zalim ni doa diterima oleh Allah Subhanahu. Orang yang kena zalim, doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa cerita dia? Satu ketika dia kata ada satu orang kaya, ada villa yang cukup comel di pinggiran bukit. Kalau bukit duduk gini, villa duduk sini, comel lah villa dia. Satu hari dia keluarlah dia daripada villa dia dengan pengawal-pengawal dia. Dia tengok ke villa dia ni, Masya Allah, comel sungguh. Cumanya jadi cacat pemandangnya sebab tepi villa tu ada satu pondok orang tua. Tapi dalam tanah orang tua tu ada pondok orang tua. Dalam tanah orang tua tu sewaktu tu tuan-tuan, dia hanya pergi masuk hotel cari kayu api. Kerja dia cari kayu api, pergi jual kedai boleh duit untuk belanja kehidupan. Dia pergilah cari. Bila orang kaya ni tubik daripada luar pondok dia, daripada villa dia, tengok comelnya. Cuma dia kata cacat pemandangnya sikitnya sebab ada villa, ada rumah orang tua yang buruk ni, hak ni punah pemandangnya aku, dia kata. Maka tuan-tuan, apa dia buat? Kata anak buah dia ginilah, bos, kita putuslah rumah orang tua ni.
Maka beres pergi foto. Dia pergilah. Dia suruh pekerja dia pergi foto rumah orang tua ni sebab mencacatkan pemandangan. Bila dia foto, orang tua ni pun baliklah. Bila dia balik ke rumah tuan-tuan semua, dia tengok rumah dia runtuh. Dia pun tanya orang, siapa dia buat kerja ni? Orang pun jawablah, tu bila yang besar sebelah rumah tu. Sebelah rumah demo tu. Bila hak besar tu. Dia pun tuan-tuan, orang kapun orang tua, kerja mencari kayu api. Dia pun nak parah telajak ni tuan-tuan. Dia enjar kaki ke bumi, dia lenggak tangan Allah ke langit, dia doa. Ya Allah, ya Tuhanku, dia kata, walaupun aku tak ada di rumah, sewaktu orang kaya ni, orang ni putus rumah aku, tapi di manakah mu selaku Allah tak bela aku hamba-Mu yang lemah. Ditakdirkan Allah Ta'ala tuan-tuan semua, villa yang besar milik orang tua kaya yang sombong ini, akhirnya ranak menyembah bumi. Hanya kerana doa seorang makcik yang kena zalim. Jadi kita kena ingat, jangan kita buat khianat kepada orang, jangan kita bantu untuk buat jahat kepada orang, jangan kita bersama dengan orang yang buat jahat kepada orang, jangan kita jadi pemudah cara untuk orang buat jahat kepada orang, sebab semua ni tuan-tuan semua fatamassakumun nar, kita akan disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kerja dengan orang, nampaknya fakta tu nampaknya udah wajah hak kat orang. Kalau demo pergi dengar buah demo setuju pasal dia ni baik dengan buah demo pun dengar buah demo nak buat juga supaya dengan buah demo suruh. Walau benda tu benda salah dengan hukum. Jahat dan membuat nyayang kepada orang, buat zalim kepada orang. Kalau demo buat memudahkan dia dibuat jahat, walaupun demo nak jaga hati buah demo, fatamassakumun nar. Demo juga akan disentuh oleh api neraka sebab demo juga melakukan pengkhianatan, lakukan kezaliman kepada orang lain. Ingat baik saudara, kita buat khianat kat orang ni boleh nak buat khianat, tapi kita akan berdosa. Lepas buat dosa, saudara hanya boleh gaji sebulan 2,000, 3,000, 4,000 untuk hidup sekadar 50 tahun di alam dunia. Tapi ia kena zalim menderita sepanjang hayat angkara perbuatan demo. Bila demo nak minta maaf dengan dia? Itu tuan-tuan kena ingat. Itu melibatkan muru'ah, a'rad manusia. Melibatkan nama baik seorang manusia. Tuan-tuan buat jahat ke dia, boleh buat sebab kuasa ada dengan demo. Tapi demo kena ingat, menjatuhkan maruah dia dan sebagainya. Akhirnya tuan-tuan, orang yang tuan-tuan tolong buat zalim, dia serah dia lega pasal dia benar dengan bantuan demo. Tapi demo tu nak minta maaf bila dengan orang yang demo buat khianat tu. Dan tuan-tuan kena ingat, kejahatan ini yang demo buat ni tuan-tuan, Allah Ta'ala akan hukum kepada demo. Sebab orang akan doa kepada demo semua. Orang akan doa untuk kejahatan demo. Tak ada orang doa baik pada orang buat jahat. Kita kena ingat baik-baik. Jangan kerana kita ada sikit atas ni, kita ada sikit kau tu, buat sikit kau ni, kita juga buat jahat pada orang. Ingat kita akan lepas. Kita tidak akan lepas adik kakak semua. Kita akan menanggung dosa. Walaupun benda tu berlalu, tapi hati orang sakit, maruah orang tercela, rekod amalan kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah dikira oleh Allah. Meminta maaf dengan Tuhan boleh. Allah Taala maaflah bahagia dia mu dengan Allah. Tapi mu dengan orang mu buat khianat, bila mu nak minta maaf? Kalau saudara malu orang dalam Facebook, saudara nak minta maaf dalam Facebook. Kalau saudara malu orang di kedai kopi, nak minta maaf di kedai kopi. Kalau saudara malu orang di khalayak ramai, minta maaf di khalayak ramai. Tak jadi buat khianat dalam Facebook, tulis rata-riti kepada orang, tiba-tiba saudara jumpa, maaflah ustaz, ambo malu ustaz dalam Facebook baru ni. Tak boleh, sebab saudara buat khalayak ramai, nak minta maaf di khalayak ramai. Oh malulah, ambo minta maaf di khalayak ramai. Pas aku buat malu, mu tak mikir malu. Aku hak malu. Mu tak fikir aku malu, mu fikir mu jangan malu. Contohnya begitulah tuan-tuan semua. Kena ingat baik-baik. Jangan buat khianat kepada orang. Jangan menjatuhkan maruah orang. Pasal ni kita memudahkan benda ni, fatamassakumun nar. Orang kita buat khianat tu, dia boleh sabar. InsyaAllah dia boleh sabar. Tapi dia pergi di akhirat dia menang. Mu memudahkan kejahatan, kamu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya kawan-kawan sekalian, dosa dibuat oleh manusia ini yang Allah Ta'ala jami dia masuk nerakanya ialah ta'zibul hayawan. Buat khianat kepada binatang. Khianat kepada haiwan pun orang ni akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis muttafaqun alaih
riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dia kata uzzibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat fadakhalat fiha an-nar la hiya at'amatha wa la saqatha idh habasatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ardi. Muttafaqun alaih, al-Bukhari wa Muslim. Diazab seorang wanita kerana kucing yang dia kurung. Ingat, kerana seekor kucing yang perempuan ni dikurung, ia kurung kucing tadi. Kalau orang Kelantan letak wasaji, jangan begitu. Orang perempuan ni tua-tua semua dia masuk neraka. Pasal kucing tu mati bawah kurungnya dia masuk neraka. Sebab apa? We makan pun tak, we minum pun tak, lepas kucing tu untuk pergi cari makanan pun tidak. Dia tak wui kucing tu pergi cari makanan sendiri. Tak, sebab dia kurung. Dia kurung tu pula, dia tak wui makan, dia tak wui minum kepada kucing tadi. Maka honi ni orang tina lagu ni tuan-tuan akan masuk neraka Tuhan. Orang jatuh pun serupa lah. Bapa sebut orang tina sini, sebab galik kalau kucing ni rumahnya orang tina lah ramainya. Ia melibatkan wak zalim kepada haiwan. Tak kira lah ni kita sebut kepada kucing. Ada orang wak zalim kau cicak, wak zalim cicak, ambil cicak letak seperek, bakar cicak mati. Lagu mana? Walaupun apa kecil dosa, tapi mengazab itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh kita nak mengazab mana-mana orang. Tak boleh kita nak mengazab mana-mana orang, mengazab mana-mana makhluk. Ni ke kucing seekor, Nabi kata uzzibatim ra'atun fi hirratin sajanatha. Diazab seorang perempuan kerana kes seekor kucing yang dia kurung hatta matat, sampai mampu kucingnya kurung ke dia. Fadakhalat fiha an-nar, maka orang ni akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Ingat baik, kurung binatang boleh tapi kena bagi makan, kena bagi minum. Pera kucing bagi makan molek, bagi minum molek, bagi dia gemuk, nak mandi dia tak apa, pera comel boleh, tapi kena bagilah dia taharruk, dia bergerak, letak le pagar dia, bagi dia gerak, dia jalan. Jangan kurung siapa kau menzalimi dia dan sebagainya. Tu nombor 2 pagi ni. Nombor 3 pada pagi ni, ni panjang sikit ya. Saya nak berhenti lebih kurang pukul 7.20. Ada hal sikit. Baik. Yang ketiga ialah al-kasiyatul ariyat. Orang yang berpakaian tapi telanjang. Ni hadis ni, cerita kena kepada kita semua. Kita kena belaka. Wallazina yadribuna an-nas, dan kepada orang yang buat zalim kepada orang lain. Baik. Orang yang zaman ni Nabi sebut, orang yang berjanguk, berhias, berpakaian, tidak menutup aurat. Semua ni sebab kepada tersebarnya perkara yang fasad dan perkara yang keji. Bila janguk kuat, pakaian pula ketat, aurat pula tidak menutup, maka dengan sendiri menjadi sumber dan punca kepada berlakunya perkara-perkara yang tidak baik. Oleh yang demikian, Allah Subhanahu wa taala suruh orang perempuan ini menutup akan auratnya. Orang lelaki pun tutup aurat juga. Orang perempuan lebih lagi tutup aurat, sebab orang perempuan lah yang banyak mendedahkan aurat berbanding dengan orang laki-laki. Maaflah para muslimat sekalian ya. Cuba tuan-tuan dengar hadis Nabi sebut ni. Orang ni tuan-tuan, apa balasan Tuhan bagi ke dia? Akhir hadis Nabi kata, la yadkhulnal jannah. Ambil akhir hadis dulu. La yadkhulnal jannata. Mereka ni tuan-tuan semua tidak dapat masuk syurga. Tak dapat masuk syurga. Wala yajidna rihaha, dan tidak boleh hidup bau syurga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza. Sedangkan bau syurga itu dapat dihidu dari jarak sekian-sekian. Ada hadis riwayat lain mengatakan wa inna rihaha la yujadu min masirati 500 amin. Sedangkan bau syurga dapat dihidu dari jarak sejauh 500 tahun perjalanan. Tapi orang hak 5 sifat ada sini ni tuan-tuan, 5 perkara ni, orang ni tuan-tuan semua tak boleh masuk syurga. Kalau dia boleh masuk pun, selepas dia kena azab dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, sebab dia seorang yang beriman pada Allah. Dalam ilmu akidah kita,
orang yang mati sebagai seorang Islam, apa dosa yang dia buat banyak mana, besar mana pun, tapi kesudahannya dia akan masuk syurga. Maknanya dia boleh masuk syurga, tetapi selepas dia disiksa, selepas dia diazab, dibersihkan, disuci dan sebagainya, barulah dia boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka ini, kawan-kawan sekalian? Dengar hamba royak ni, tengok dalam kehidupan kita, tengok dalam rumah kita tu. Yang pertama Nabi kata dalam hadis riwayat Imam Muslim, sinfani min ahlin nari lam arahuma. Ada dua kumpulan manusia, kata Rasulullah, aku tidak melihat mereka. Ada ulama terjemah, aku tak sanggup melihat akan azab mereka. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adhnabil baqari yadribuna bihan nas. Satu kaum yang ada kuasa, kemudian dia menzalimi akan rakyat manusia, menzalimi akan rakyat-rakyat mereka. Ini satu kaum. Kaum yang kedua, ini kita nak bincang. Nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. La yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Yang keduanya ialah orang perempuan, orang tina, ya, kasiyatun, dia ni berpakaian, tapi ariyatun, dia bertelanjang. Dia pakai pakaian tapi dia bertelanjang. Macam mana huraian berpakaian tapi telanjang? Sepatutnya kita ni pakai pakaian, dah pakai tutuplah. Jangan kita buka. Ulama-ulama kita mentafsirkan berpakaian tapi telanjang seperti mana disebutkan oleh Al-Imamul Harawi bila dia mensyarahkan hadis ini dalam kitabnya Gharibul Hadis. Al-Imamul Harawi rahimahullah, dia kata apa kepada kita semua, ya? Yang berpakaian tapi telanjang, pertama, yang berpakaian ketat. Pakas luar ketat gelemak, tuan-tuan semua. Pakas luar ketak gelemak. Nampak ketak gelemak dia pakas luar. Baru ni saya post dalam grup WhatsApp akan hadis ini. Maka marilah soalan, apa hukum perempuan pakai seluar? Boleh ataupun tidak boleh? Orang perempuan baik, laki-laki baik, dia bukan haram di seluarnya, bukan halal di kain sarungnya. Dia halal haram terletak kepada auratnya. Kita kata kalau orang perempuan pakai seluar, boleh ke tidak boleh? Boleh pakai seluar. Tetapi ketat itu menjadi masalah. Tidak salah orang perempuan pakai seluar. Jangan kita alergik dengan istilah, pakai seluar ni mesti orang laki-laki, orang perempuan tak boleh. Bukan, boleh pakai seluar, tapi seluar bersifat perempuan lah. Orang laki-laki seluar bersifat laki-laki. Kalau perempuan dia pakai seluar macam laki-laki, itu pakaian laki-laki. Allah Ta'ala melaknati mana-mana orang yang laki-laki menyerupai dengan perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Itu dilaknati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak boleh. Bukannya halal haram duduk di seluar ataupun kain. Halal haram duduk di ketak dia tu. Kalau orang lelaki guna kain sarung nipis, katakanlah orang laki-laki, dia pergi ke masjid guna kain sarung, dulu ada kain sarung, istilah dia kain sarung palayakat India. Kain palayakat India ni, hak dulu dia nipis, tuan-tuan semua. Kita basuh-basuh banyak kali dia nipis. Orang tua kita pergi ke masjid, duduk di saf pertama. Tiba-tiba duduk saf pertama tu, depan tu cumi neko. Dia semaya asar, bila matahari duduk gini, dia suluh di paha, orang ni rokok, nampak dia punya loceng dia. Walaupun kain sarung, haram juga dia pakai sebab mendedahkan nampak aurat dia. Sama juga dengan seluar. Perempuan pakai seluar, boleh, tapi kena longgar. Biarlah orang kata pakaiannya cara perempuan. Dia pakai seluar tu longgar, baju pula dia labuh, tidak menjadi masalah. Bukan ada masalah pada seluar tu. Bahkan bagi saya lah secara peribadi, orang perempuan ni tuan-tuan, kalau naik motosikal dia kena pakai seluar. Kalau dia pakai kain naik motosikal, naik dua alit belakang, mari pasar, naik motosikal, pakai kain alit belakang, siapa kalau lutut dia salah, baik dia pakai seluar. Tidak menjadi masalah, tapi kena bersifat keperempuanan dia, bukan bersifat laki-laki. Kalau dia pakai benda tu bersifat laki-laki, apa-apa pun tuan-tuan semua, pakaian yang tidak
timbul keraguan itu lebih baik. Kalau kita duduk di rumah kita, pakailah kain bagi orang perempuan. Itu budaya ketimuran kita yang bagus. Jadi kalau duduk di rumah depan orang, pakailah kain. Kalau kita nak berseluar atas rumah pun boleh, tapi pakailah dengan penuh sopan. Kalau pakai seluar trek atas rumah, pakai baju labuh, tidak menampakkan apa-apa aurat, itu lagi bagus. Lebih-lebih lagi depan adik laki-laki. Kalau pergi rumah tok tua, depan tok tua, depan pula abai-abai ipar. Itu depan orang lain. Kena hukum yang berbeza. Bukannya boleh pakai setepak hukum saja. Jadi pakaian yang haram ni kerana dia ni ketat. Bila pakaian ketat ni tua-tua semua, Masya Allah, nampaklah body dia tu. Kepada orang perempuan, belajarlah daripada ayam kampung. Belajar daripada ayam kampung. Ayam kampung ni tua-tua, nak tengok pohon ni payah. Nak tengok pohon, pertama kena hambak ayam kampung tu dulu. Tabur beras dulu, lepas tu kena kejar ayam kampung tu. Bila kejar ayam kampung, tak boleh tengok lagi pohon dia, tak boleh clear lagi. Kejar ayam kampung, tak boleh tengok lagi. Ambil ayam kampung tu semelih, lepas semelih, tak boleh clear lagi pohon tu. Lepas semelih, tak boleh tengok lagi pohon. Lepas semelih, kena celur air panas dulu, boleh 5-6 minit. Lepas celur air panas 5-6 minit tu, barulah tua-tua semua boleh buai bulu dia. 4-5 proses baru boleh tengok pohon ayam kampung. Tapi lah ni tua-tua pergi tepi jalan, pergi pasar, nampak pohon retina. Pohon retina lebih mudah, lebih murah daripada pohon ayam kampung. Jangan jadi orang tak betul. Kita kena cerdik lah. Aurat-aurat ni tua-tua, benda Tuhan susu, kehormatan hak Tuhan suruh tutup. Apa yang mungkin buka? Jangan pakai pakaian ketat. Kalau ada anak demo pakaian ketat, duduk atas rumah. Atas rumah depan anak lelaki nampak seksi, demo kena larang. Tak boleh. Turun tanah ketat lagi tuan-tuan, tidak boleh. Dalam bilik seorang nak ketat, terpulanglah kepada dia. Tapi kita pakaian ketat diharamkan oleh agama kita. Kalau kita bagi pakai juga pakaian ketat, tobik ramah, pergi pasar, pergi situ, pergi sini, tuan-tuan kena ingat baik-baik. Ini tuan-tuan menyebabkan orang ni akan masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat baik-baik, ya, ketat. Yang kedua, pakaian nipis menampakkan badan. Ini tafsir Al-Imam Al-Harawi. Pakaian nipis menampakkan tubuh badan. Ini pakaian yang berbahaya juga. Ketat satu, nipis nampak tubuh badan satu. Ini pun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat baik-baik, ini adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Pertamanya pakaian yang ketat. Pakaian yang ketat nampak susuk tubuh badan. Yang kedua, pakaian yang nipis menampakkan kulit. Ini tidak boleh, ya. Dua. Satu, dua. Yang ketiga, perempuan yang sengaja bila dia berjalan, dia melenggang-lenggangkan punggungnya. Perempuan ni bila dia jalan pakaian ketat, selipar tumit tinggi saja, bila dia jalan dia menggerak-gerakkan punggung dia, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Ni ingat baik-baik. Baik. Ini kita kena ingat baik-baik. Pasal apa? Sebab bila dia menggerakkan punggung dia, melenggang-lenggangkan punggungnya, dia telah menarik kegairahan manusia lain kepada dia. Bila dia tarik gairah orang lagi kepada dia, kawan-kawan sekalian, kita kena ingatlah, menarik gairah orang itu boleh bawa pergi kepada perzinaan. Qauluhu ta'ala, wala taqrabuz zina. Jangan sekali-kali kamu hampiri zina. Nak menghampiri zina pun tak boleh, apatah lagi nak melakukan zina. Bila pakai pakaian ketat, nampak tubuh, nampak bekak alik atas, nampak punggung dia berapa saiz, nampak pohon dia berapa, nampak dia punya bekak-bekingnya di mana, semua nampak belakang, menimbulkan gairah orang ramai. Bila gairah orang ramai ni timbul, kawan-kawan sekalian, apa jadi dengan zina? Maka orang akan ikut dia, orang akan wakil nak pada dia, maka berlakulah perzinaan. Bila zina ni berlaku, innahu kana fahishatan. Ini benda yang paling keji dalam kehidupan. Jadi pakaian bila berjalan sengaja melenggang-lenggangkan punggungnya, maka ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat ialah perempuan yang apabila dia bercakap, dia ajak orang lelaki menggunakan keindahan suara dia, mengajak orang laki-laki kepada dia, maka ini diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dia pandai kere orang, pandai guna suara dia untuk menghancur dan mencairkan hati laki-laki untuk nak kepada dia. Maka ini golongan yang keempat.
Lah ni seni lah ramai orang tina kecek abe gawe tu bi dah bi lah mi lah. Masa duk gawe tu abi apa nikah dak lagi abi ni ayah. Nak jadi bi gak kena nikah lah. Kalau belum nikah tak jadi bi jadi bi. Gitu. Baik. Jadi kawan-kawan semua, orang yang sengaja dia kecek tu lagu tu. Guna keindahan suara dia. Nombor 5, orang tino hok pasal buat rambut dia ni kada. Supaya dengan nguh lembu. Betul dengan lembu ke? Lembu ni kan dia sama belakang depan tak ada naik sikit lagi bonggol. Bonggol tu orang kampung rambut panggil nguh. Orang yang sengaja buat fashion rambut dia naik ala kata. Seperti orang-orang yang soho-soho lagu tu. Hak ni tuan-tuan semua, ada 5 golongan wanita ini yang kalaulah mereka ini kekal dengan benda lagu ni tuan-tuan semua, mereka akan berdosa dan dia terhalang daripada untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya kita bimbangnya sesok Tuhan tanya ayah, bapa tanya anak tina, bapa awak pakai gini ni? Bapa awak buat macam ni? Anak pun jawab, ayah tak larang. Ra'ani 'alal munkari falam yanhani. Ayah hamba tengok hamba buat barang mungkar, tapi dia tidak menegur hamba. Kena pula kita selaku ayah. Lepas tu pula bini. Orang tina dia pakai lagu ni, tok laki pula relax, tak ada apa. Dia rela bini dia buat benda-benda maksiat, dia ikrar di atas perbuatan maksiat isteri dia, maka dia menjadi dayus. Itu lagi bermasalah. Maka dia menjadi dayus. Dayus tu pula Nabi kata ad-dayus la yadkhulul jannah. Orang dayus tidak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ayah kita kena timbuk pada Allah, sebagai suami kena timbuk pada Allah sebab tak mencegah anak isteri kita buat benda lagu ni. Jadi tuan-tuan, pastikan baik-baik atas rumah kita. Rumah saya, rumah hamba insya-Allah hamba jaga. Baik, atas rumah tuan-tuan jaga. Biarlah balah dengan bini, dengan anak keras sikit pun untuk akhirat. Keras sikit untuk akhirat. Bimbinglah mereka dengan cara yang baik. Ingat, isteri kita ni seperti tulang rusuk. Tulang rusuk ni tuan-tuan dia belok. Kalau kita lok dia kau belok. Kalau kita betul cara ni dia akan keras, dia akan patah. Betul dengan baik-baik. Lagu mana nak beki balik. Setengah-setengah suami dia bangga. Oh, isteri dia pakai lagu ni, pakai lagu ni. Bawa bini pergi jalan luar negara. Ambil gambar depan menara Paris. Bini pakai pakaian ketat. Nampak habis susuk tubuh badan. Buat kenangan. Pukul gambar, snap gambar letak dalam Facebook. Cukup setahun dia tubik. Gambar kenangan. Setahun silam ada di Paris. Setahun silam ada di Beijing. Selama-lamanya image aurat isteri saudara, anak-anak saudara ketak-ketak ni akan ditonton oleh orang ramai. Walaupun saudara telah mati, tapi gambar ditonton oleh orang ramai, maka ini juga dosa jariah. Ini juga dosa jariah. Bukan setakat pahala jariah ada, dosa jariah pun ada tuan-tuan sekalian. Mana dosa jariah? Dosa jariah ni, dosa yang kita buat ni, orang boleh tengok sampai bila-bila. Itu kita bimbang. Sebab itulah kita kena ingat baik-baik akan pakaian ini jaga dengan baik. Bukan supaya pakai jubah macam saya. Tak. Jubah tak tuan-tuan saya pakai jubah. Tak apa. Pakai baju biasa. Baju nampak longgar menutup aurat. Sudahlah. Nak pakai jubah. Kau nak pakai kurta. Kau nak pakai apa? Orang perempuan nak pakai ala mana? Boleh. Orang perempuan baju kebaya. Boleh pakai tapi kena longgar. Nak pakai baju lagu mana? Boleh pakai. Nak pakai baju jenis t-shirt. Kalau pakai t-shirt, pakai hak lengan panjang. Jadi long shirt lah. Pakai hak lengan panjang, tutup belakang. Ni pakai t-shirt sekarang ni, boboh setengah pula sini. Setengah tu nampak betul tubuh. Jangan buat benda-benda lagu ni, benda berdosa. Tak payah tunjuklah pada orang betul tubuh kita. Kita kena ingat. Nak tunjuk ke orang, mesti benda orang lain tak ada, kita ada. Baru kita boleh tunjuk. Kalau benda kita je ada, orang lain tak ada, kita boleh tunjuk. Kalau benda semua orang ada, tak payah menunjuklah tuan-tuan semua. Dia kena faham baik-baik antara dosa-dosa yang dibuat oleh kita. Kalau kita buat hal ni tuan-tuan,
Allah Ta'ala jamin orang ni aku sumak dalam neraka aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbaki lagi dalam 4 dosa kalau dilakukan juga orang ni akan masuk neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sambung pada besok hari. Hari ni amun berhenti setakat dulu, ada sikit. Kita jumpa lagi pada esok hari insya-Allah. Terima kasih kerana menonton bersama saya pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kehidupan saudara dan kehidupan saya sekeluarga, dunia dan juga akhirat. InsyaAllah selamat berpuasa, banyakkan berzikir, banyakkan membaca Al-Quran. Jangan kita berdoa pada Allah Ta'ala. Jangan kita mudah jemu dengan melakukan kerja-kerja kebajikan dan juga amal yang salih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. واغفر لنا ولوالدينا والحاضرين والغائبين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا رب العالمين. Allahumma rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah puasa kami, sembahyang kami, bacaan Al-Quran kami, segala amal-amal kebajikan kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, merdekakanlah kami, kedua orang tua kami, saudara mara kami ya Allah daripada azab neraka-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadilah kami dan seluruh ahli keluarga kami ya Allah sebagai hamba-Mu yang suka membaca kitab suci Al-Quran, yang mendapat keistimewaan daripada-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.